Baik, saya mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ulahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu masuk ke dalam agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah dikatakan sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau seandainya kamu ikut akan hawa nafsu kamu, sesudah datang pada kamu itu akan pengetahuan ataupun ilmu, maka tiadalah bagi kamu itu daripada Allah Ta'ala itu pembantu dan juga penolong. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidak beriman salah seorang kamu, maksudnya tidak sempurna iman, sehingga kamu mencintai akan saudara kamu sebagaimana kamu cintakan diri kamu sendiri. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa' wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati ila al-khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang mati silakan Al-Fadhil Tuan-tuan Imam, seterusnya Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa Masjid Sidang Jemaah Muslimin Muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana dapat sama-sama pada pagi ini solat subuh berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amalan-amalan yang kita lakukan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita sambung pasal yang keempat, ada adab orang-orang yang arif di dalam pembicaraan, di muka surat 403. Betul, 403.
Dari sini Syekh menyatakan, sampai situ kan? Dari sini Syekh menyatakan, Syekh mana? Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, walaysa laka illa ma anta lahu akilun. Walaysa laka illa ma anta lahu akil. Maksudnya anda tidak mempunyai apa-apa pun selain daripada apa yang anda makan. Walaysa laka illa ma anta akil lahu antin. Maka tiada bagi kau tu sesuatu kecuali apa yang kita dah makan. Makan, minumlah. Makan, minum, pakai dan sebagainya. Jadi sebut sini makan je, tapi tak semestinya makan saja, apa sajalah. Kita minum pun termasuk jugalah, kan? Itulah bahagian kita lah. Walaupun mungkin banyak makanan yang kita masak, banyak minuman yang kita buat, tapi itu bukan semua bahagian kita. Ada bahagian orang lain, ada bahagian orang fakir, miskin dan sebagainya. Kita tengok pakaian, kadang-kadang banyak pakaian kita beli, penuh amari kita, sampai 2-3 amari penuh dengan pakaian. Tetapi mana pakaian kita pakai? Yang kita pakai itulah pakaian kita. Yang tak pakai itu satu hari nanti mungkin kalau kita mati, orang lain lah pula akan pakai pakaian tersebut. Dan pakaian yang kita pakai itu bukan selalunya pakaian itu sesuai dengan kita. Ada masa pakaian tu bila badan kita berubah, badan kita gemuk, kan? Atau badan kita kurus, maka pakaian yang sedia ada kita pakai sebelum ni pun tak sesuai lagi untuk kita. Paksa beli pakai lain pula. Itulah keadaan. Baik. Oleh kerana pada asasnya tuan-tuan, manusia perlu mengambil tarbiyah daripada wali yang mursyid. Wali yang mursyid mana? Wali yang boleh memberikan nasihat, kan? Nasihat dan tunjuk ajar serta mengamalkan amalan dia, amalan soleh. Tunggu wali yang mursyid, kita dah bincang wali mursyid sebelum ni, kerana ia merupakan orang yang telah sampai kepada Allah Ta'ala. Al-usul, orang yang telah sampai pada Allah. Jadi dia boleh memberi nasihat dan tunjuk ajar pada kita, dan mempunyai sikap yang teguh. Dan oleh kerana perkara tersebut boleh menimbulkan kesamaran kepada orang-orang yang baru menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak heranlah kalau mereka telah berguru dengan orang-orang yang sedang berada di atas jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana melihat makrifat yang terdapat pada ucapan-ucapan golongan yang sedang menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semana guru mursyid ni boleh memberi bimbingan, tunjuk ajar. Jadi kalau anak muridnya tersilap langkah, maka dia terus memberikan nasihat dan juga teguran. Tak adalah dia biarkan begitu je nak muridnya dalam keadaan tak tentu arah lah. Sikap guru yang mursyid macam itulah, sentiasa, kan, boleh tunjuk ajar dan sebagainya. Kalau sebut dalam kitab Syekh dalam ilmu tarikat, dia kata apa? Syekh Abdul Wahab Sya'rani misalnya ada menyatakan, inna syuyukha radhiyallahu anhum nuwabul syari' sallallahu alaihi wasallam fi irsyadi jami'in nas. Sesungguhnya para syekh radhiyallahu taala anhum adalah para naib. Naib mana? Ataupun para pengganti wakil bagi pembawa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mendidik dan mengasuh semua manusia. Mendidik dan juga mengasuh manusia. Kemudian terdapat beberapa istilah lah untuk syekh ni. Antaranya istilah yang dipakai untuk syekh, antaranya ialah mursyid, murabbi, kan? Murabbi, mudabbib, muaddib, imam.
ataupun muaddib. Muaddib ni pengasuh atau pendidik, pembimbing. An-nasih. An-nasih. Macam tu. Biasanya semua istilah yang telah sebutkan di atas ini dihubungkan dengan istilah syekh. Misalnya disebut syekh, syekh mursyid, syekh murabbi, syekh muaddib, syekh nasih, syekh dalil. Kadang juga digunakan istilah al-khalifah. Khalifah pun kadang digunakan juga, pakailah untuk syekh-syekh ni. Dan asal daripada perkataan syekh ini dalam Quran pun dah sebut syekh mursyid. Macam disebut dalam surah Al-Kahfi kan, may yahdillah fahuwa muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Di situ ada perkataan mursyid. Pada siapa yang beri petunjuk Allah Ta'ala, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan Allah Ta'ala, maka sesekali kamu tidak akan dapat seorang pemimpin yang memberi petunjuk kepadanya. Nampak? Mursyid maksud petunjuk lah. Dan Rasulullah SAW juga sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin min ba'di. Wajiblah atas kamu mengikut sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin yang datang daripada sesudah aku. Nampak? Situ adanya perkataan khalifah. Jadi ada beberapa istilah lah yang guna pakai untuk syekh ni. Dia ada syekh pula, ada syekh mujtahid, ada syekh muqallid, syekh mujtahid, kemudian ada syekh muqallid, kemudian ada syekh muqallid mujtahid. Ada 3 istilah. Dia pertama syekh mujtahid. Dia sama macam dalam fiqh jugalah. Kalau dalam fiqh dia ada syekh, ya, ada tingkatan kata ulama mujtahid, ulama fatwa, ulama mazhab dalam fiqh. So dalam tasawuf pun ada juga. Dia ada syekh mujtahid, dia ada syekh muqallid, kemudian dia ada syekh muqallid mujtahid. Nampak? Macam mana dia katakan syekh mujtahid dalam ilmu tarikat? Syekh mujtahid ialah syekh yang mewariskan hasil ijtihadnya kepada para muridnya sehingga melahirkan satu mazhab atau satu aliran yang dinisbahkan kepada syekh tersebut. Itu dikatakan syekh mujtahid. Kalau dalam fiqh tu dikatakan sebagai imam mazhab. Dia ada imam mazhab kan, setiapnya iaitulah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. So dalam tasawuf pun ada juga. Pertama ialah syekh mujtahid. Itulah syekh mewariskan hasil ijtihadnya kepada para muridnya sehingga melahirkan satu mazhab atau satu aliran yang dinisbahkan kepada nama syekh tersebut. Itu. Contohnya antaranya ialah seperti Abu Muhammad Al-Haris bin Hasan Al-Muhasibi. Jadi aliran mazhabnya dikenali dengan nama Al-Muhasibiyah. Al-Muhasibiyah. Okey. Kemudian antara lain lagi seperti Abu Saleh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah Al-Qassar. Jadi aliran dan mazhabnya dikenali dengan nama Al-Qassariyah ataupun Hamduniyah. Nampak? Baik, kemudian apa lagi? Contoh lain seperti Bahruddin An-Naqsyabandi. Jadi mazhabnya ataupun alirannya dikenali sebagai An-Naqsyabandiyah. An-Naqsyabandiyah. Nampak? Kemudian selain daripada nama syekh yang disebutkan atas, dapat orang syekh lagi yang dapat digolongkan dalam golongan syekh mujtahid. Contohnya Syekh Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenali mazhabnya dengan nama Ahmadiyah dan juga logo lainlah. Jadi mereka ni diumpamakan seperti pengasas kepada sesuatu aliran tarikat, pengasas dia. Itu dikatakan sebagai syekh mujtahid.
Yang kedua, Syekh Muqallid. Nampak? Syekh Muqallid pula, dia tidak melakukan sesuatu ijtihad dalam ilmu dan amalan tarikat yang diamalkannya. Dia hanya beramal seperti yang diajar oleh syekhnya sahaja. Samping itu, ia terus mengajarkan dan menyebarkan amalan tarikat itu kepada orang ramai. Nampak? Jadi kedudukan Syekh Muqallid tersebut samalah seperti dalam ilmu fiqh yang memazhabkan kepada suatu mazhab fiqh. Jadi ramai-ramai orang kata ulama-ulama kadang-kadang dia sealiran, dia ni ada ashabus Syafi'i, contoh kan, ashabus Syafi'i, mana dia pengikut pada Imam Syafi'i, dia ulama besar, Imam Nawawi kan, Imam Rafa'i contohnya. Jadi mereka ini adalah dikatakan macam dalam tarikat ni nama Syekh Muqallid. Jadi mereka itu mengikut kepada Imam Syafi'i. Jadi Syekh Muqallid ini dia ikut kepada, dia punya pengasas kepada ilmu tarikat tersebut. Nampak? Jadi misalnya para faqih dalam mazhab Maliki, yang mana mereka itu hanya meneruskan penyebaran dan pengejaran ilmu fiqh seperti yang telah disihatkan oleh Imam Malik sebagainya. Kemudian yang ketiga, Syekh Muqallid Mujtahid. Syekh Muqallid Mujtahid, jadi di samping dia beramal dan menyebarkan amalan tarikat yang dipelajari daripada syekhnya tadi, ia juga melakukan ijtihad dalam ilmu dan amalan tersebut. Nampak? Dia juga lakukan ijtihad. Walaupun dia mengikut kepada syekh yang sebelum ini, kan, sealiran dengan dia juga ada masanya dia akan ijtihad juga. Bukan saja dia mengikut pada ulama yang syekh yang sebelumnya, tetapi juga dia melakukan ijtihad dan ilmu dan amalannya. Bagaimanapun ijtihad itu tidak banyak dan tidak sebesar mana, kerana ijtihadnya itu hanya merupakan lanjutan daripada perkembangan hasil ijtihad syekh-syekh yang sebelumnya. Misalnya, contohnya, syekh tersebut telah mengajarkan amalan beruzlah atau berkhulwah atau bersuluk dengan duduk berzikir di dalam sebuah bilik kecil, sekadar cukup untuk seorang duduk, tidur dan bangun sahaja. Jadi menyediakan bilik seperti ini boleh dibuat dengan mudah apabila murid yang belajar tadi itu tidak ramai, hanya berapa orang saja. Tetapi tuan-tuan, apabila murid yang belajar itu terlalu ramai, telah tentu susah untuk menyediakan bilik-bilik tersebut. Nampak? Dengan tujuan untuk mengatasi masalah bilik tersebut, jadi para syekh yang memimpin uzlah dan khulwah itu pun menggunakan kelambu-kelambu kecil sebagai ganti daripada bilik-bilik tersebut. Nampak? So maknanya dalam masa dia Muqallid, dia mengikut kepada tarikat yang sebelumnya, syekh-syekh tarikat yang sebelumnya, tetapi dalam masa sama dia pun ijtihad juga. Nampak? Dia ijtihad, dia buat bilik dalam bentuk kelambu. Kelambu-kelambu kecil yang mana ahli tarikat tadi dia akan duduk dalam itulah. Dia berkhulwah, beruzlah, berzikir dengan amalan tarikat yang dijazahkan kepada mereka. Tuan-tuan, jadi mana syekh ini dikatakan sebagai Syekh Muqallid Mujtahid. Yang pertama tadi Syekh Mujtahid, ini pengasas pada ilmu tarikat tersebut. Yang kedua namanya Syekh Muqallid, mengikut kepada dia ni, mereka ni mengikut kepada syekh tarikat yang sebelum itu. Yang ketiga Syekh Muqallid Mujtahid, dia bukan saja, mereka ini bukan saja mengikut kepada syekh yang sebelumnya, tetapi mereka juga ada masanya mengulakan ijtihad sendiri. Contohnya dalam bab suluk kan. Dalam bab suluk sebelum ni, syekh yang sebelum ni menggunakan bilik-bilik. Dia buat bilik-bilik kecil kan, dengan tujuan dia punya pengikutnya itu beruzlah dalam tu, berkhulwah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seandainya dah ramai yang jadi pengikut dia, dah ramai, dah ambil ijazah dengan dia, jadi sudah tentulah nak buat bilik tu akan kos juga. Kan?
Jadi dibuat style kelambu yang tu macam tu. Jadi dengan tujuan untuk mengatasi masalah bilik tersebut, maka syekh yang memimpin uzlah dan at-taqwa itu pun menggunakan kelambu-kelambu kecil sebagai ganti daripada bilik tersebut. Walaupun pada syekh tersebut tidak pernah menggunakan kelambu, nampak? Walaupun syekh sebelumnya tak pernah guna kelambu pun. Tapi asyik siap dia kan, benda ni perlulah untuk nak jimatkan kos, jimatkan ruang dan sebagainya. Dan ada lagi istilah lain seperti Syekh At-Ta'lim, Syekh At-Tarbiyah dan juga Syekh At-Tarqiyah. At-Tarqiyah ni bukan masuk dalam kata Syiah tu pun ada juga. Itu pahaman Taqiyah nama dia. Baik, kita kembali pada tadi. Baik, kemudian jadi Syekh Ibn Athaillah memberi peringatan kepada kedua-dua golongan ini, iaitu golongan yang baru menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga golongan pendengar. Golongan pendengar sahaja. Jadi seorang syekh yang mursyid, apa makna mursyid tadi? Pembimbing kan? Dia boleh jadi orang yang pembimbing, bagi nasihat, tunjuk ajar, kan? Dia ada beberapa istilah ni, al-mudabbib, muaddib, murabbi. Itu masuk juga dalam golongan yang gelaran untuk syekh. Baik. Kemudian syekh memberi peringatan agar mereka tidak bercakap tentang warid-warid yang mereka perolehi. Jadi syekh beri peringatan kepada pengikut dia tidak bercakap tentang warid-warid yang mereka perolehi. Apa maksud warid? Warid ni kita dah tengok sebelum ini. Dia ada di muka surat 33 dan juga 193. 193 ada definisi warid. Kalau tuan-tuan lihat di muka surat 93, warid, apakah maksud warid? Sesuatu yang masuk dalam hati lalu mendorong si pemilik hati itu meninggalkan kebiasaannya dan menjauhkan dari melakukan perkara yang biasa diingininya. Itu dikatakan warid. Maksud Allah Ta'ala memberikan warid kepada seseorang ialah supaya orang itu kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang ikhlas serta boleh mengenal dan mengetahui keagungan dan juga kepemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Pemurahannya Allah Taala. Jadi mereka kembali menghadap Allah Taala, rujuk kembali kepada Allah Taala dalam bentuk ikhlas dalam amalan yang dilakukan tadi, serta boleh mengenal dan mengetahui keagungan dan juga kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pandangan Syekh Muhammad Abu Al-A'la, dia kata warid ialah hal keadaan yang masuk dalam hati murid berupa pengetahuan Rabbani, keagungan-keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu-ilmu yang diperolehi secara anugerah daripada Allah Ta'ala semata-mata, cahaya-cahaya pengetahuan dan bakat-bakat yang direstui oleh Tuhan Ar-Rahman. Warid tersebut bertindak sebagai pencuci kepada hati yang dimasukinya. Di pandangan daripada Syekh Muhammad Syekh Mustafa Abu Al-A'la. Itu berkenaan dengan warid. Warid cuma warid dalam istilah yang biasa kita nak pakai, warid ni datanglah. Dalam fiqh pun, dalam hadis pun ada digunakan pakai perkataan warid. Warada ni warid datanglah, sesuatu yang datang. Itu. Baik. Jadi Syekh tuan-tuan memberi peringatan agar mereka tidak bercakap tentang warid-warid. Benda-benda yang datang anugerah Allah Taala yang masuk dalam hati mereka yang mereka dapat. Hasil daripada anugerah Allah Ta'ala. Kerana itu akan menimbulkan kelemahan kepada hati dan dibimbangi orang-orang yang membicarakan tentangnya akan ditarik balik semula warid-warid tersebut. Nampak? Ditakuti warid tersebut akan ditarik semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pengetahuan-pengetahuan Rabbani.
Merujuk sekali kembali kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas kepada Allah. Kemudian Syekh Munata'ilah juga memberi peringatan agar para pendengar tidak silap ambil tarbiyah. Dia kata, Syekh Munata'ilah beri peringatan, nasihat agar para pendengar tidak silap ambil tarbiyah, iaitu tidak mengambil tarbiyah daripada orang yang membicarakan tentang sesuatu makam sebelum benar-benar sampai ke makam tersebut dan belum mendapat keizinan untuk membicarakan kepada orang ramai. Nampak? Mestilah kita orang itu mendapat makam daripada syekh-syekh yang sebelumnya untuk menyampaikan sesuatu ilmu berkenaan ilmu tarikat. Lebih lagi ilmu tarikat lah. Itu sebabnya ilmu tarikat ni perlu ada ijazah. Kalau tak ada ijazah kan, tak ada guru musyrik kan, takut nanti entah ke mana lagu-lagu gitu. Jadi benda yang haram pun jadi halal pula. Baik. Kemudian Syekh menyatakan, disebut dia kata rubbama abbara anil makam man istashrafa alaihi, rubbama abbara anhu man wasala ilaihi, wa zalika multabisun illa ala sahibin basiratin la yanbaghi lis-saliki ay yu'abbara an waridatihi fa inna zalika yukillu amalaha fi qalbihi wa yamna'hu wujudus sidqi ma'a rabbih. Maksudnya kadang-kadang orang yang baru saja menghafizi satu makam sudah memberikan penerangan tentang makam tersebut, dan orang yang sudah sampai ke makam tersebut kadang-kala pula memberi penerangan. Kadang-kadang orang tu baru berjinak-jinak lah, berjinak-jinak ilmu tarikat, tapi dah mengajar orang lain lah. Soalan macam dia dah nampak dah. Baru nak kenal satu makam, makam zuhud, makam sabar, jadi dia pun sibuk lah nak menyampaikan pada orang lain. Jadi ada macam-macam golongan lah orang yang menuju kepada Allah Ta'ala ini. Jadi kadang-kadang dia kata orang yang baru menghafiri satu makam sudah memberi penerangan tentang makam tersebut kepada orang lain, dan orang yang sudah sampai ke makam tersebut ada kalanya juga memberi penerangan juga. Hal ini membuatkan sukar dipahami bagi penerima penerangan, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Jadi kadang-kadang ada orang baru belajar ilmu tarikat, dah sibuk berdakwah menggunakan ilmu tarikat. Ada orang dia dah lama berjinak dengan ilmu tarikat, dia pun bagi nasihat juga pada orang yang sama. Jadi orang yang sama yang dengar ni pun keliru mana satu nak pakai, orang yang baru berjinak ke orang yang dah lama berjinak dengan tarikat tadi. Jadi orang pun jadi confused. Jadi sebaiknya orang yang baru berjinak, jadi tak perlulah bagi nasihat. Tapi kalau nasihat dalam bab lain boleh, tak ada masalah. Dalam bab hadis ke, dalam tafsir, dalam fiqh boleh. Tapi yang dalam maksudnya terikat lah. Sebaiknya kita orang yang baru belajar berjinak, maknanya berdiam diri lebih baik. Takut nanti kita akan mengelirukan orang lain pula. Itu. Baik. Jadi hal ini membuatkan sukar dipahami bagi si penerima penerangan, kecuali bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati je. Dia nampaklah. Tidak seharusnya bagi salik, mana orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala, meninggalkan menerangkan waridnya. Warid kan anugerah Allah Ta'ala tadi, yang diberikan dalam hati dia yang sebelum ni, bila ia diberi warid oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab hal itu dapat mengurangkan pengaruh warid tersebut pada hatinya dan menghalang kesungguhannya dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, nampak? Semana yang baru berjinak-jinak tak perlulah, takut nanti akan melirukan orang lain. Biarlah orang yang dah lama berjinak dengan tarikat ini, dialah yang bagi nasihat. Kalau banyak sangat yang nak nasihat kan susah, tak keliru pula orang. Gitu.
Tapi kalau dalam bab hadis ke, benda-benda biasa je, fiqh, bab orang kata tauhid, muakidah, tak ada masalah pun. Baik, kemudian ulasan tambahan. Ketika mengulas kata-kata hikmah tersebut, disebut oleh Syekh Ibn Athaillah, tasbiqu anwarul hukama aqwalihim fahaisu sara tanwiru wa sara ta'bid. Cahaya para ilmu hikmah mendahului perkataan mereka. Oleh itu bila cahaya dapat dihasilkan, penerangan pun sampai. Bila cahaya dapat dihasilkan, makanya penerangan sampailah. Mana orang mudah untuk memahami akan perkataan kita. Tak guna kalau kita cakap banyak tapi orang tak faham. Biarlah kita cakap sikit tapi orang faham. Baik, Ibnu Ubad menyatakan bahawa mereka ini para wali yang mursyid. Para wali yang mursyid, atau mursyid mana orang yang beri nasihat, kan, muaddib, murabbi, ingin memberi tunjuk ajar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan menasihati mereka dengan izin Allah Taala, cahaya-cahaya hati mereka lebih dahulu menuju kepada Allah, dalam bentuk menaruh harapan dan meletakkan pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Taala mengawal hati-hati hamba-Nya untuk mendengar tunjuk ajar dan nasihat yang telah disampaikan oleh mereka. Dengan menjadikan hati-hati hamba-hamba tadi layak dan berada dalam bersedia untuk menerima apa-apa yang ingin mereka sampaikan, kata Ibn Ubad. Jadi mereka telah mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mungkin dia dapat izin daripada syekh yang sebelumnya untuk bagi nasihat pada orang lain. Jadi kalau dapat izin, maka insya-Allah maka orang yang mendengar pun mudah faham, mudah menghayati dan senang untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau orang tak diizinkan, maka susah dia nak sampaikan kepada orang lain. Dia cakap pun kadang orang tak faham, orang keliru. Baik, dengan itu mereka akan memberi respon kepada penyampaian tersebut. Apabila mereka bercakap dan berbicara, hati-hati hamba Allah Ta'ala yang disinari oleh cahaya-cahaya rahsia para ahli hikmah itu akan segera menerimanya, akan segera terimalah. Sebagaimana bumi yang mati menerima air hujan yang turun dan dapat mengambil manfaat daripadanya dengan sempurna. Nampak? Maka orang pun boleh terima nasihat. Mana apa yang dituturkan oleh Syekh Mursyid itu, senanglah orang yang mengikutnya untuk mengamalkan dia. Tak adalah pening kepala nak ikut. Kalau tidak mendapat keizinan, susahlah orang lain nak ikut kerana tak faham apa yang dia cakap. Baik, kemudian Imam Asy-Syarqawi menjelaskan apabila mereka ingin memberi tunjuk ajar dan menasihati hamba-hamba Allah Ta'ala dengan izin daripada Allah, semana mereka mendapat izin daripada Allah Ta'ala. Cara macam mana mendapat izin? Ni tahu kan? Contohnya dalam mimpi. Tak? Kita ada cara lah. Sebab kita macam mana boleh berdialog direct dengan Allah Ta'ala. Tak boleh nak terus berkalam dengan Allah Ta'ala. Para Nabi dan para Rasul je. Kalau wali Allah Ta'ala, orang biasa pun tak boleh. Jadi cara kita, Allah Ta'ala memberitahu pada kita biasanya dalam mimpi lah. Dalam mimpi. Itu sebabnya kalau orang yang ada pilihan, ada dua pilihan kebaikan, kan, Islam menggalakkan istikharah, kan, istikharah. Jadi Allah Ta'ala akan beri pilihan pada kita dalam mimpi, kan. Itu tu. Itu caranya lah. Jadi Asy-Syarqawi menjelaskan apabila mereka ingin memberi tunjuk ajar dan menasihati hamba-hamba Allah Ta'ala dengan izin daripada Allah, dalam mimpi contohnya. Jadi mereka menghalalkan tujuan kepada Allah
dan menaruh harapan kepadanya Allah, supaya Allah Ta'ala menguruskan hati-hati hamba-Nya itu supaya layak dan bersedia untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh mereka. So mereka sentiasa bersedia lah, dan mereka mudah hadam, mudah faham apa yang disampaikan oleh syekh tersebut. Dan mereka juga senang nak mengamalkannya. Senang nak amalkan. Jadi keluar dari hati mereka pada masa itu satu daya pembangkit yang bersumburkan rahsia-rahsia hati mereka, dan dia akan sampai ke dalam hati-hati hamba tersebut. Mana segala nasihat-nasihat yang akan masuk dalam hati. Tak adalah nasihat tu terpelanting keluar kan. Penat bagi nasihat, tapi orang yang menasihat tak faham. Terpelanting macam tu je. Atau balik kembali, atau balik semula kepada penasihat. Sedangkan orang mendengar tu kami khusyuk mendengar tapi tak faham. Baik. Kemudian yang kedua, ketika mengulas kata-kata hikmah tersebut. Okey, dah sampai situlah. Saya pun ada program pagi ni di Pusat Dakwah, ada seminar. Jadi saya tak dapat nak bersamalah untuk minum ke apa sebagainya. Okey, habis ya. Wallahu a'lam bishawab. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala wa alifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.